antara negara yang melaksanakan pelbagai inisiatif dan program bagi memastikan matlamat SDG dapat dicapai. Dalam menzahirkan komitmen berterusan ini, prinsip SDG turut diterapkan dalam fasa-fasa pembangunan negara, antaranya rancangan-rancangan Malaysia dan juga wawasan kemakmuran bersama bagi memastikan tiada lapisan masyarakat yang terpinggir. Pastinya, ketersediaan data perlu diutamakan bagi mengukur pencapaian negara dalam merealisasikan agenda SDG menjelang 2030. Bagaimanakah pencapaian semasa dalam usaha ini? Bagi merungkal persoalan yang berbagai datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa ke agenda seterusnya. Kini, majlis dengan penuh takzim menjemput yang berbahagia Datuk Seri Dr. Uzir Min Maidin, maafkan saya, Ketua Perangkawan Malaysia, untuk menyampaikan pembentaran. Dipersilakan Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada penyelenggara majlis Puan Saidah Azlina, dan juga terima kasih kepada Sandi yang memimpin bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa bin Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, kerana telah pun melancarkan laporan indikator matlamat pembangunan mampan ataupun kita lebih kenali sebagai Sustainable Development Goal SDG Malaysia 2019. Seterusnya merasmikan sesi webinar SDG sebentar tadi. Yang Berhormat Datuk Seri, Yang Berhormat ahli-ahli Parlimen yang berbahagia, ketua jabatan, ketua-ketua agensi, ahli-ahli panel serta moderator, seterusnya tuan-tuan perempuan yang mengikuti sesi ini secara maya. Ya. Jadi di kesempatan ini saya ingin rakamkan ucapan terima kasih atas penyertaan yang bagi Yang Berhormat dan tuan-tuan perempuan dalam program kita pada pagi ini. Jadi saya akan mengambil lebih kurang 1 jam untuk memperihalkan laporan Sustainable Goal 2019 ya. Jadi walaupun nampak macam slide agak panjang, tetapi ianya lebih akan mencerahkan dari segi prestasi indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian bagi setiap satu matlamat yang diletakkan di bawah SDG ini. Jadi ini adalah 12 perkara yang akan disentuh dalam pembentangan pada pagi ini. Seterusnya kita terus kepada slide keempat. Jadi untuk makluman semua ini adalah memaklumkan tentang latar belakang tugas dan tanggungjawab Jabatan Perangkawan Malaysia atau kita kenali sebagai DOSEM lah. Jadi dalam mengumpulkan atau melaksanakan tugas tanggungjawab DOSEM, kita menggunakan dua peruntukan undang-undang, iaitu peruntukan Undang-Undang Statistik Act 1965 dan juga Census Act 1960. Jadi untuk Census Act ni kita biasanya gunakan setiap 10 tahun sekali lah, seperti yang kita sedang lakukan dalam pelaksanaan banci pada tahun 2020 ini. Jadi di peringkat negara kita, DOSEM adalah agensi yang diberi tanggungjawab oleh negara, oleh kerajaan sebagai agensi utama dalam mengumpul, mentafsir dan menyebarkan perangkaan. So dalam menunaikan tugas dan tanggungjawabnya, tidaklah semua data-datanya perlu dibuat ataupun dilakukan oleh DOSEM. So dalam hubungan ini banyak juga dalam pengukuran indikator SDG ini adalah data-data yang dihasilkan ataupun yang dikumpulkan oleh kementerian agensi-agensi yang ada di negara kita ini. Seterusnya di slide nombor 5, ini ada sedikit pemakluman tentang bagaimana kita ingin memastikan supaya apa yang dihasilkan, apa yang dikeluarkan oleh DOSEM menepati standard-standard dan keperluan yang diperlukan. So kita mempunyai apa yang kita kenali sebagai United Nations Fundamental Principle Official Statistik, yang mana ini adalah perkara yang disetujui bersama
oleh semua negara-negara di bawah Ketua Basketball Bersatu dan semua negara, semua statistical office di setiap negara di dunia ini menerima pakai 10 fundamental principle, antaranya seperti yang tertera iaitu statistik yang dikeluarkan mestilah relevant, impartiality dan equal access. Yang kedua mengikuti professional standard yang ditetapkan dan mempunyai professional ethic, perlu accountability dan transparent, dan kita juga ingin memastikan supaya ia tidak disalahguna, prevention of misuse. Dan bila kita katakan statistik yang nak digunakan dalam pelbagai keputusan dan juga tindakan termasuklah dalam rundingan dagangan dengan negara-negara yang perlu daripada sumber official statistik yang resmi lah. Dan confidentiality ini adalah perkara utama yang kita tekankan. Setiap data individu adalah confidential, yang hanya boleh disebarkan adalah statistiknya. Perundangan seperti yang saya nyatakan tadi dari segi national coordination, dan pastinya yang prinsipal 9 awal penting iaitu perkara yang kita lakukan, yang kita kumpulkan mestilah berpegang pada international standard dari segi pengkelasannya, dan yang paling penting juga dari segi konsep diferensiasi sesuatu angka ataupun maklumat yang kita hasilkan tu adalah, kalau kita bercakap satu angka, maka definisi yang sama juga digunakan oleh negara lain lah. Dan skala statistiknya adalah menggunakan international cooperation punya spirit. Jadi dalam SDG ni memang adalah spirit sejagat lah. Dari segi setakat ini jabatan telah menghasilkan 498 penerbitan yang bermula pada Januari hingga 9 Disember. Itu pada tahun lepas. 352 penerbitan yang kita hasilkan, ada yang bulanan, suku tahunan dan tahunan, merangkumi ekonomi, sosial demografi dan juga umum lah. Jadi kalau kita lihat antara penerbitan utama yang dihasilkan yang digunakan dalam banyak perkara, terutamanya dalam rancangan Malaysia ke-12 ini ialah pengukuran dari segi taburan pendapatan, dari segi penentuan kemiskinan, dan pastinya data-data yang biasa berkali yang kita keluarkan iaitu pertumbuhan ekonomi. Kita punya kedudukan pengangguran, kadar inflasi, pelaburan, kedudukan ekspor dan import negara, dan berbagai-bagai angka yang dikeluarkan lah. Dan cara penyampaiannya seperti yang kita akan maklumkan dalam bentuk yang mudah dan bentuk grafik. Ini antara perkara yang dilakukan oleh dosen memastikan semua dapat mencerap secara simplify lah. Jadi kita nak kita akur bahawa zaman sekarang ni ramai yang mempunyai komitmen untuk melakukan banyak perkara dalam 24 jam. Jadi kita nak dengan ada infografik yang simple yang boleh menarik perhatian untuk semua untuk secara snapshot lah, untuk mengetahui perkembangan terkini tentang statistik yang dihasilkan. Manakala bagi user yang serious user, advanced user, mereka boleh terus ke laman portal jabatan untuk mendapatkan maklumat yang detail dan terperinci. Dan kita ambil pendekatan yang spesifik kepada pegawai-pegawai kanan kerajaan, kepada pihak menteri, kepada pihak kedutaan, kapten-kapten agensi. Kita meng-emailkan secara langsung kepada mereka setiap kali kita mengeluarkan statistik baru. Kita ada lebih kurang 6,000 lebih penerima email secara berkala. Di samping kita menghantar secara menggunakan pesanan WhatsApp dan juga meletakkan di sosial media dari jabatan dan juga Ketua Perangkat Malaysia. Next, ini kalau kita lihat dari segi penggunaan kita punya portal, kita dapati portal jabatan kita telah ada lebih kurang 17 setakat ni 14.6 juta untuk ni, dan kita dapati jumlah komunikasi statistik dalam talian sistem intelektif sekarang ada sebanyak 21.34 juta lah. Ini seperti tertera lah banyak yang kita lakukan penambahbaikan, maknanya kita keluarkan statistik secara geoportal, dan kita sedang ingin supaya manfaat statistik yang dikumpulkan
dapat digunakan oleh berbagai pihak termasuk researcher dalam StateW tu. Itu adalah berkaitan dengan gudang data dosen atau state data warehouse. Dan yang baru-baru ni kita keluarkan MyLocalStat dan kita juga ada application mobile. Next, antara sedikit tentang modernisasi yang sedang dan terus dilakukan oleh dosen untuk kemudahan orang ramai untuk rakyat umum. Yang paling penting supaya perkhidmatan statistik ini adalah berbentuk citizen centric, maknanya berorientasikan rakyat, dan kita nak supaya rakyat dapat manfaat. Itu yang kita ingin, supaya statistik di peringkat yang lebih kecil, di peringkat daerah, di peringkat setempat dapat terus dikeluarkan. Dan kalau kita lihat tentang spirit SDG ni, data-data pengukuran tu hendaklah dibuat secara disaggregate, dan dia punya mantranya kalau boleh ialah no one left behind lah. So ini akan terus dilakukan oleh jabatan, di samping kita juga meningkatkan usaha dari segi kesedaran statistik, kefahaman statistik dari pelbagai pihak lah, termasuk peringkat usia muda di kalangan para pelajar sekolah, dan juga kita juga buat engagement dengan pelajar-pelajar universiti daripada pelbagai generasi, termasuk generasi Z. Dan terusnya saya terus kepada pembentangan laporan SDG ini. Ini adalah secara snapshot lah, maknanya kalau kita lihat SDG ini dia merangkumi 17 goal, dan semua goal tersebut sebenarnya boleh digabungkan kepada 5 lah, iaitu tentang people. Kita ingin menamatkan kemiskinan, mengurangi ketidaksamaan, dan kita nak supaya kehidupan yang sihat. Semua mempunyai pengetahuan, dan juga wanita dan kanak-kanak kita beri yang perhatian sewajarnya lah, maknanya tidak ada diskriminasi dan juga yang terbiar. Mana sekali dari segi prosperity, kita nak supaya pertumbuhan ekonomi, kekukuhan institusi sosial berbentuk inklusif dan tidak berbentuk stagnan. Ia perlu bergerak ke hadapan, itu perlu transformatif. Itu sebab kalau kita lihat dalam konteks negara yang mungkin saya akan lihat di pembentangan atau slide yang selepas ini, bahawa antaranya kalau dulu kita melihat bahawa setengah-setengah kemudahan tu hanya ada di kawasan bandar saja, dan ataupun dimiliki oleh golongan-golongan tertentu saja. So kita lihat sekarang misalnya kemudahan internet, ini adalah satu mekanisme yang amat penting untuk meningkatkan prosperity, bila mana pembangunan infrastruktur internet itu boleh sampai ke peringkat seluas-luasnya lah. Dan dalam keadaan sekarang yang kita banyak aktiviti pelaksanaan secara online termasuk pembelajaran, maka ini jika dengan adanya pelaburan ataupun peruntukan yang diberi kepada mengukuhkan kemudahan ini, pastinya akan meningkatkan prosperity dan kemakmuran. Berkaitan dengan planet, saya ingat ini memang semua mengetahui planet adalah perkara yang perlu kita pelihara. Kalau kita benda itu telah gone, is gone lah, maknanya ianya perlu diberi perhatian, dan juga masing-masing perlu mainkan peranan. Dan banyak perkara yang kita lakukan, seperti kita ingin melihat supaya penggunaan recycle dapat ditingkatkan, dan juga meminimumkan pembaziran dan juga penggunaan plastik. So ini saya ingat perkara yang memang kita aware tentang kepentingan ini. Tentang peace, memang semuanya inginkan rasa kedamaian, ketenangan dan sebagainya, dan kita nak supaya peace ini bukan dimiliki oleh setengah pihak saja. Dan dari segi partnership, ini perkara yang memang daripada awal kehidupan kita, kehidupan bersilaturahim, berhubungan, bermasyarakat, dan sekarang ini dibawa kepada peringkat antarabangsa, yang mana antara yang kehadapan, pertengahan, dan juga yang masih lagi belum tingkat ini sentiasa melihat dari segi hubungan yang apa yang kita selalu dengar dulu pun kita ada slogan kita prosper our neighbor, kan. So ini perkara yang ini, dan tingkat statistik sebenarnya dosen dengan nasional sekolah negara-negara lain memang saling bantu-membantu lah.
Jadi dengan adanya sistem statistik dunia yang baik, setiap keputusan dapat dibuat dengan kukuh dan alokasi sumber dapat dioptimalkan. Ini slide 12 kepada tuan-tuan mungkin ramai yang dah mengetahui apa itu SDG. Jadi ini secara rangkuman lah bahawa ianya satu perkara yang universal, dan kalau kita lihat kalau semua negara lah memegang kepada prinsip SDG ni, kita rasa dunia ini mempunyai potensi untuk sentiasa dapat kita pastinya satu nikmat yang perlu kita jaga secara bersama-sama, dan generasi akan datang dapat mewarisi dunia yang dalam keadaan baiklah. Jadi konsep kerjasama, interaksi dan keseimbangan dalam segala perkara amat penting. Ini yang dirangkumkan dalam 17 matlamat, 169 sasaran dan 247 indikator. Dari segi sedikit tentang takbir urus SDG di negara kita ini, jadi seperti yang tertera di slide 14 ini sekadar just untuk recap lah. Maknanya dari segi negara kita, komitmen kita telah jelas, telah bermula seawal tahun 2015 semasa SDG ini diterima di Tubuhan Bangsa Bersatu, dan kita pun telah menubuhkan National SDG pada seawal tahun 2016, dan kita telah ada dalam fasa pemandu SDG yang diketuai oleh Ketua Pengarah Unit Perancangan Ekonomi, dan kita meletakkan 5 kluster, iaitu kluster pertama berkaitan dengan inklusi, kedua kesejahteraan, ketiga modernisasi, dan keempat kesekitaran dan sumber jadi, dan fasa kelima pertumbuhan ekonomi. Dan ianya mempunyai 3 fasa, iaitu fasa 1 2016 hingga 2020, fasa kedua 2021 hingga 2025, manakala fasa ketiga 2026 dan 2030. Jadi sekarang ni kita telah di hujung fasa pertama. Kita akan melangkah ke fasa kedua dengan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12. Kita akan melihat dari segi pencapaian yang kita harap, dan kita ada panel discussion tadi akan memperihalkan tentang perkara ini. Dan DOSEM adalah agensi yang diberi tanggungjawab sebagai focal point dalam pembangunan indikator ini. Dari segi kerangka institusi SDG di Malaysia, ini extension kepada slide yang sebelum ni lah. Jadi dalam konteks keseluruhan, snapshotnya yang tertingginya dipengurusi oleh Yang Amat Perdana Menteri, iaitu sebagai pengurusi Majlis SDG. Dan dari segi kluster ni, jadi setiap kluster tu akan juga mempunyai tanggungjawab agensi kementerian-kementerian yang terlibat lah, berdasarkan 5 kluster yang dinyatakan tadi. Seterusnya, dari segi DOSEM, just untuk makluman, maka bagaimana DOSEM mengambil tanggungjawab sebagai focal point dalam pengurusan statistik ini, maka kita juga membentuk kluster-kluster yang berdasarkan subject matter ni expert yang ada di, dan kita juga akan berterusan berinteraksi dengan kementerian dan agensi untuk memperolehi ataupun menyusun indikator-indikator yang ada di kementerian ataupun agensi yang ada di dalam negara kita, sama ada di peringkat persekutuan, di peringkat badan berkanon kerajaan negeri, bahkan juga di peringkat kerajaan tempatan. Dari segi slide nombor 18 ini, bagaimana kita ingin memastikan bahawa apa yang kita buat ini bertepatan dengan apa yang diperlukan di peringkat antarabangsa, dan juga untuk menunjukkan ataupun meletakkan visibility dari segi kekukuhan sistem statistik negara kita di peringkat dunia. Maka kita sentiasa memainkan peranan penting di peringkat antarabangsa, dan ini juga adalah sebahagian daripada usaha DOSEM untuk meningkatkan pembangunan capacity building sumber manusia. Kita juga terlibat dalam membangunkan pilot projek untuk digunakan di peringkat dunia. Jadi alhamdulillah kekukuhan sistem statistik negara ini semakin diterima oleh peringkat antarabangsa, dan kita kerap kali diminta memberikan pandangan pakar dan juga menjadi pakar rujuk, serta memberi latihan kepada banyak National Sector Office ataupun agensi statistik di negara-negara yang
sedang membangun ataupun kurang membangun. Dan dalam tahun ini juga walaupun kita tidak bergerak melintasi sepadan ikutan kekangan gerakan, kita juga laksanakan pelbagai siri perbincangan ataupun mengikuti seminar ataupun forum secara webinar. Di slide nombor 19, ini adalah antara perkara prosesnya yang dilakukan antara engagement yang berterusan yang dibuat oleh DOSM. Seperti yang kita sedia maklum bahawa SDG ini adalah berkaitan dengan negara, dan bila berkaitan negara adalah berkaitan dengan rakyat. Maka bila kita berkaitan dengan rakyat, kita nak supaya perkara yang dihasilkan ni, pengukuran yang dibuat ni, kalau boleh seluas-luasnya mempunyai pelibatan yang menyeluruh daripada semua pemegang taruh ataupun stakeholders, termasuklah ketua-ketua masyarakat, pemimpin-pemimpin NGO, CSO dan sebagainya lah. Dan kita memang mempunyai partnership yang begitu kukuh lah dengan pelbagai agensi, dan kita ucapkan terima kasih juga kepada pihak termasuk representatif daripada United Nations yang berada di negara kita, dan juga pelbagai pihak yang sentiasa memberi pandangan dan juga memberi feedback terhadap apa yang dihasilkan dari segi indikator yang digunakan dalam mencerahkan dari segi pencapaian negara kita dalam SDG ini. Sedikit tentang senario pelaksanaan SDG di luar negara. Ini adalah perbandingan kalau kita dapati dalam slide ni ada 6 buah negara dan kita dapati dari segi penyebaran indikator negara kita antara negara yang dilihat sebagai agak kehadapan dalam penyampaian ataupun penyebaran indikator SDG ini, dan kita laksana secara interaktif melalui SDG dashboard. Next. Ini adalah perkara yang telah pun dihasilkan yang kita lakukan pada tahun ini, pada tahun 2018. Kita hasilkan assessment, initial assessment. Jadi dekat sini bila kita mula pada peringkat awal, indikator-indikator yang sedia ada agak terhad, lebih kurang 48%. Ini pada tahun 2018. Next, ini adalah kita keluarkan pada 2018 dia punya laporan pada tahun 2018, dan ia melibatkan banyak 99 indikator, dan kita telah pun bekerjasama lebih dari 24 kementerian ataupun agensi. Dan pada tahun 2019 kita telah wujud dengan kerjasama dan sokongan daripada International Country Team UNCT, dan kita telah letakkan dalam dashboard ni 81 indikator. Poin 6 ni ia memberikan sedikit snapshot lah tentang dashboard ini, dan kepada yang bagi datuk tuan-tuan yang ingin mengetahui berlanjut boleh terus kepada dashboard ini dan boleh memberikan feedback kepada kami lah. Setakat ini kita dapati banyak yang mendapat pendapat, ramai yang mengunjungi dashboard ini lah. Ianya boleh dibuat turun dan boleh dikongsikan kepada berbagai pihak. Pencapaian pembangunan indikator 2019, ini adalah laporan kedua seperti yang saya nyatakan. Yang pertama 2018, laporan kedua indikator SDG yang mana yang pada hari ini ianya mengandungi 128 indikator dengan pertambahan sebanyak 37 indikator baru, 24 indikator polisi dan 18 indikator di tingkat daerah. Dan buat pertama kalinya juga indikator kali ini kita keluarkan ada dua bahasa lah, iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris lah. Jadi ini diharapkan dapat meningkatkan tentang kefahaman masyarakat, dan di luar sana kita rasa kita perlu menerangkan tentang masyarakat SDG ini, apa kaitannya dengan pembangunan negara, apa kaitan dengan penuntukan perbelanjaan, dan apakah peranan masing-masing. Terutamanya kita sebagai penjawat awam pun saya rasa amat penting untuk semua orang
menjadi orang yang boleh memperihalkan tentang SDG ini kepada seramai ataupun seluas mungkinlah. Dan dari dalam laporan ini didapati lebih 72% adalah data-data yang diperoleh daripada kementerian dan agensi, yang daripada dosen hanya lebih kurang 28% saja. Dan berdasarkan bilangan keseluruhan 227 indikator ini, 128 indikator ataupun 52% ada tersedia, 73 indikator masih perlu dibangunkan lagi, dan 31 indikator ataupun 30% tidak tersedia. Dan pada masa ini kita merasakan 15 indikator ada tidak begitu relevan kepada negara kita. Dan ini pelibatan pelbagai kementerian dan agensi lah, seperti yang dinyatakan. Untuk Kementerian Kesihatan Malaysia saja menyumbang sebanyak 22 indikator kepada penerbitan ini ya. Kita terus kepada memperihalkan tentang pencapaian. Jadi untuk memperihalkan pencapaian ini perkara yang nak dilihat oleh semua mungkin, tentang bagaimana Malaysia progres kalau diukur dari segi pengukuran SDG ini. Jadi kita gunakan kaedah tapi light lah. Jadi yang bertambah baik bermakna indikator menunjukkan perubahan positif berbanding tahun sebelumnya. Kemudian yang warna warna orange dia tidak berubah lah, indikator yang tak ada perubahan berbanding tahun sebelumnya. Yang mungkin dia tidak ada lagi angka perbandingan lah. Contohnya result daripada memiliki yang dilakukan setiap 5 tahun sekali kan. Jadi dia punya nak tengok dia punya progress perbandingan tu mungkin tak ada secara berkala. Manakala yang kategori yang perlu penambahbaikan ialah bagi kita indikator menunjukkan perubahan yang negatif. Jadi 128 indikator yang tersedia termasuk indikator dengan penjelasan, 108 statistik indikator dan 20 indikator dengan penjelasan. So kita terus saja kepada matlamat pertama, iaitu kita ingin mencapai matlamat tiada kemiskinan. Jadi kalau kita lihat di sini daripada keseluruhan 13 indikator, 7 indikator di dalam matlamat ini ada tersedia dan 3 lagi perlu dibangunkan, 2 tidak tersedia. Dan berdasarkan 3 kategori prestasi, terdapat 7 indikator menunjukkan perubahan positif, iaitu 2 indikator dengan penjelasan dan 1 indikator tiada perubahan lah. Jadi kita rasa secara umumnya ia menunjukkan satu pencapaian bagi negara kita. Antaranya kalau boleh saya sebut di sini, peratusan isi rumah yang berada di bawah paras kemiskinan antarabangsa ini kalau ikut measurement antarabangsa International Poverty Line of $1.25 per day bertambah baik kepada 0.01 berbanding 0.02 pada tahun sebelumnya. Isi rumah negara 12.1, isi rumah di bawah paras kemiskinan nasional telah berkurang daripada 7.6% kepada 5.6%, manakala indeks multinational poverty bertambah baik daripada 0.0152 pada tahun 2016 pada 0.010 pada tahun 2019. Dan juga dari segi perkhidmatan air minuman juga bertambah baik. Bilangan kematian akibat bencana bagi 100,000 penduduk adalah 0.0%, dan juga kita dapati dari segi pengurusan bencana, pengurangan risiko juga kita telah pun ada institusi yang menguruskan pengurusan bencana secara berstrategi. Jadi kita anggap satu perkara yang memang kita ini boleh katakan semakin baik, dan semua negeri Indonesia telah pun menerapkan melaksanakan strategi pengurangan risiko bencana tempatan. Manakala yang perlukan penambahbaikan bagi mencapai matlamat tiada kemiskinan, penerima bantuan perlu ditambah baik kerana bilangan penerima bantuan direkodkan berkurangan daripada 507,000 kepada 561,000 pada tahun 2019. Tapi ini juga sebenarnya kalau kita lihat daripada sisi yang lain, bila bantuan berkurangan ada kemungkinan mereka telah tidak layak menerima bantuan lah. Maknanya mereka telah progres kepada level pendapatan yang lebih baik lah.
Ini mungkin tidak semestinya menunjukkan deteriorated. Seterusnya, ini adalah slide 32 ini ada indikator yang sebahagiannya tersedia perlu dibangunkan lah. Ini mungkin saya tak sentuh, ini yang belum ada dan kita sedang dalam proses menjadikan indikator ini. Okay. Seterusnya kita pergi kepada matlamat kedua, kelaparan sifat. Jadi seperti yang tertera di slide ni ada 7 yang tersedia. 3 perlu dibangunkan, 3 tidak tersedia dan 1 tidak relevan lah. So di sini dapat lihat yang antaranya bertambah baik. Prevalence susu badan kanak-kanak di bawah umur 5 tahun berkurangan daripada 11.4% pada tahun 2016 kepada 9.7% pada tahun 2019. Manakala prevalence berlebihan berat badan di bawah umur 5 tahun juga berkurangan daripada 6.0% kepada 5.6% pada tahun 2019. Manakala prevalence anemia wanita berumur 15 hingga 49 tahun juga mencatatkan penurunan daripada 34.8% pada 29.9%. Manakala bilangan ternakan lembu baka tempatan tulen yang merupakan sumber genetik haiwan direkodkan sebanyak 573 pada tahun 2019 berbanding 655 pada tahun sebelumnya. Jadi ini yang berkaitan dengan kelaparan sifat yang mana indikatornya tersedia. Manakala di slide nombor 34 ini ada indikator yang berkaitan kelaparan sifat. Matlamat 2 ini yang masih belum ada indikator yang secara inilah lengkap lah. Antaranya seperti yang tertera lah, pendapatan purata pengeluaran makanan berskala kecil mengikut jendina dan sektor pribumi, jumlah aliran resmi, penunjuk bagi anomali harga makan, jumlah pengeluaran per unit tenaga buruh mengikut kelas saya perusahaan, jumlah kawasan pertanian di bawah pertanian produktif dan mampan. Jadi sebenarnya indikator yang kita belum bersedia ini bukannya tidak boleh dihasilkan. Jadi mungkin kita akan terus berbincang dengan kementerian agensi yang terlibat bagaimana kita nak buat pengukuran tentang perkara ini dan kemungkinan kaedah proksi dan juga pengubahsuaian yang selari lah boleh dihasilkan bagi mengukurkan atau menghasilkan indikator ini bagi matlamat yang kedua ini. Seterusnya kepada matlamat yang ketiga, kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Ini juga kalau kita lihat hijau kan banyak di sini. Jadi kita ada 24 yang tersedia. 2 perlu dibangunkan, tidak tersedia hanya ada 2. Jadi kalau kita lihat, kalau boleh saya sebut beberapa pencapaian dalam matlamat yang ketiga ini. Misalnya nisbah mortaliti ibu bersalin merekodkan 21.1 kematian ibu bersalin bagi setiap 100,000 kelahiran hidup pada tahun 2019. Dan ia ini telah mencapai sasaran SDG di peringkat global iaitu kurang daripada 70 kematian ibu bersalin setiap 10,000. Jadi sasarannya ditetapkan kurang daripada 70, tetapi kita telah ahead daripada yang disasarkan. Kita ada hanya 21.1 dan ianya bertambah baik daripada yang dicatatkan tahun 2018 iaitu 23.5 kematian bagi 100,000 kelahiran. Ini satu pencapaian yang menunjukkan tahap ataupun fasilitas kesihatan negara kita dan juga dari segi penjagaan dan juga kesedaran oleh ibu yang mengandung yang memberikan kelahiran berjalan seperti yang kita harapkan dengan pengurangan dari segi kematian. Jadi ini menunjukkan sistem fasiliti kesihatan kita. Ini antara yang kita rasa kita lihat antara yang kehadapan dalam aspek penyediaan kemudahan kesihatan untuk negara kita. Malaysia juga telah mencapai sasaran SDG di peringkat global untuk kadar mortaliti di bawah umur 5 tahun U5MR dan kadar mortaliti neonatal MR sejak 1984. Dengan kadar terkini yang direkodkan U5MR adalah 7.7 bagi setiap 1,000 kelahiran hidup dan MMR adalah 4.1 pada 2019. Insiden batuk kering juga menurun kepada 79.0 bagi 1,000 penduduk berbanding 80.8. Kadar kematian pramatang yang berpunca daripada kardiovaskular DC menurun kepada 3.08 bagi setiap 1,000 berbanding 143.1 pada tahun 2018.
Kadar kematian bunuh diri berkurangan kepada 0.04 bagi setiap 1,000 pada 2019. Kadar kematian kemalangan jalan raya bagi setiap 1,000 penduduk pada 2019 adalah 19.0, iaitu menurun dari 19.4. Harap-harap pada tahun 2000 tahun depan laporan SCG tahun depan menunjukkan lagi penurunan. Pasal ramai yang duduk kat rumah kan tahun ni. Kadar kelahiran remaja bagi umur 15-19 menurun daripada 8.5 baik kepada bagi setiap 1,000 umur pada 8.2 sekarang pada 2019. Kadar kematian akibat keracunan juga secara tidak sahaja juga berkurangan. Penduduk sasaran yang diliputi oleh HPV meningkat kepada 8.4%. Kepadatan dan agihan doktor bertambah baik kepada 2.1 bagi setiap 10,000 penduduk. Jangkitan aliran darah disebabkan organisma rintangan antimikrobial terpilih berkurangan kepada 3.0. Manakala yang tidak berubah seperti yang tertera lah, kalau mungkin saya tak sebut semua, antaranya kelahiran yang disambut oleh kaitan kesihatan terlatih kekal pada 99.6%, memang sudah tinggi. Bilangan jangkitan HIV baru, insiden malaria, prevalent heavy episodic drinking, wanita berkahwin yang menggunakan kaedah moden untuk merancang keluarga, penduduk dengan perbelanjaan semua bagi serta pada tahun ini. Kadar kematian disebabkan pendedahan kepada air, prevalent untuk umur terpiawai bagi penggunaan tembakau semasa dan lain-lain lah. Ini menunjukkan tiada peningkatan ataupun death rate. Bila tidak berubah ni, kadang-kadang dia punya pencapaian itu telah di peringkat tinggi mungkin ada certain percentage yang menyebabkan dia sukar untuk pergi sampai 100%. Manakala dari segi perlu penambahbaikan, kadar notifikasi hepatitis B, liputan pemberian ubat secara beramai-ramai di kalangan penduduk sasaran ini dengan endemik pilarisasi berkurang kepada 98.4%. Liputan intervensi rawatan bagi opioid berkurang kepada 26.1 berbanding 30.9. Ini antara perlukan penambahbaikan. Seterusnya yang saya nyatakan tadi ada di slide yang seterusnya lah, slide 36, slide 37. Okey. Dan juga yang tidak ni tadi slide 38, ini masih lagi matlamat 3 yang terpun saya punya elaborasi tadi telah saya buat. Terus pada matlamat keempat, iaitu berkaitan dengan pendidikan, yang matlamat 3 itu tentang kesihatan. Jadi dari segi matlamat pendidikan ni kita ada 12 indikator, dan yang tersedia dari segi indikatornya ada 9 dan kita perlukan bangunkan 3 lagi. Dan berdasarkan 3 kategori prestasi, terdapat 4 indikator yang menunjukkan perubahan yang semakin baik, positif. 3 indikator tiada perubahan dan 2 indikator yang memerlukan penambahbaikan. Yang pertama baik, kalau saya boleh sebut di sini, iaitu kanak-kanak pada akhir sekolah rendah mencapai sekurang-kurangnya tahap percakapan minimum dengan membaca pada tahun 2009 bertambah baik pada 95%. Kadar penyertaan peringkat prasekolah meningkat pada 89.7% berbanding 8.7% sebelumnya. Manakala golongan dewasa dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ICT dan dalam menggunakan teknik menyalin, menampal untuk pendua atau memindah maklumat di dalam satu dokumen meningkat pada 81.8%. Begitu juga tentang penduduk berumur 5 tahun ke atas yang mencapai tahap percakapan dalam kemahiran literasi juga menunjukkan peningkatan kepada 95.0%. Yang tidak menunjukkan perubahan antaranya ialah kanak-kanak berumur 25 tahun berada dalam tahap kesihatan yang sepatutnya, iaitu sebanyak 97.2%. Perkhidmatan asas bagi elektrik yang ditawarkan oleh sekolah pada tahun ini adalah kekal. Maknanya dah 1% memang tak berubah. Dia optimum dan memang dah baik. Guru dengan latihan perguruan minimum yang teratur bagi prasekolah pada tahun 2018 memang sudah 1% lah. Antara yang perlu penambahbaikan adalah kadar penyertaan dalam pendidikan dan latihan formal dalam tempoh 12 bulan sebelumnya menurun kepada 15.3% berbanding 15.7% 2018. Terdapat juga perlu penambahbaikan dalam indikator 4.11 kanak-kanak dalam grade 2/3 yang mencapai sekurang-kurangnya tahap kecakapan minimum bagi membaca juga telah menunjukkan penurunan
kepada 98,04% berbanding 98.3% pada tahun sebelumnya. Ini adalah butirannya di slide nombor 40 tentang yang saya nyatakan tadi. Slide 41 juga seperti yang dinyatakan tadi tentang indikator yang perlu dibangunkan lagi lah. Dan juga seterusnya kita pergi pada matlamat kelima, kesesamaan gender. Jadi dari dalam kesesamaan gender ini yang ditetapkan kita perlu ada 14 indikator. Yang telah ada adalah sebanyak 6 indikator, yang perlu dibangunkan lagi sebanyak 3, masih tidak tersedia ada 4, dan yang kita rasa tidak relevan ada 1 ya. Jadi berdasarkan 3 kategori prestasi yang dinyatakan tadi, 3 indikator menunjukkan perubahan yang positif, 1 indikator tiada perubahan, dan 2 indikator memerlukan penambahbaikan. Jadi kita lihat yang kita telah capai kesesamaan gender yang pertama, bilangan wanita bukan Islam berumur 20 hingga 24 tahun telah berkahwin sebelum 18 tahun berkurangan daripada 2496 kepada 2392. Bilangan yang berkahwin sebelum 18 tahun ini dapat dikurangkanlah. Jadi kita dapati telah pun berkurangan kepada 2392 ya, berbanding 2496. Dari segi peratusan kursi yang disandangkan oleh wanita di Dewan Negara meningkat 1% menjadi 18.0% pada 2019. Peratusan kursi yang disandangkan oleh wanita di Dewan Rakyat juga meningkat menjadi 14.9%. Kursi yang disandang oleh wanita dalam timbalan menteri turut bertambah daripada 14.8% kepada 15.4%. Yang tiada perubahan ialah peratusan wanita berumur 15 hingga 49 tahun yang menggunakan alat pencegah kehamilan, iaitu kekal pada 89.3%. Yang kita nampak dari segi kesamaan gender ini yang memerlukan penambahkan ialah dari segi peratusan wanita yang memegang jawatan pengurusan. Ini didapati negara kita mengalami pengurangan sebagai 23.3%. Manakala dari segi peratusan individu yang memiliki telefon bimbit pula berkurangan sebanyak 0.3% pada 95.7%. Okey, dah tinggi tu 95. Ini adalah indikator yang belum tersedia lah. Antaranya peratusan wanita yang pernah berpasangan dengan peratusan wanita pernah berpasangan dan gadis berumur 15 tahun ke atas mengalami keganasan fizikal, seksual ataupun psikologi oleh pasangan intim kini atau bekas pasangan dalam tempoh 12 bulan yang terdahulu. Mengikut bentukan saat ini pun belum kita sedang berbincang dengan pihak berkuasa termasuk PDRM bagi memperincikan jenis-jenis keganasan ataupun jenayah yang berkaitan dengan indikator inilah. Termasuk juga peratusan wanita dan gadis berumur 15 tahun ke atas yang mengalami keganasan seksual oleh selain pasangan intim. Ini belum ada juga. Peratusan negara dengan rangka kerja undang-undang yang menjamin hak sama rata wanita terhadap pemilikan ataupun kawalan tanah. Ini juga sedang kita teliti bersama-sama dengan agensi. Indikator tidak tersedia ialah 5.1.1 sama ada rangka kerja undang-undang disediakan untuk menggalak, mengupasakan atau memantau kesamaan wanita tanpa diskriminasi atau sebagainya. Ini slide nombor 4 masih lagi tentang matlamat 5 tentang kesesamaan gender, iaitu antara yang kita tak ada masa yang diluang untuk kerja penjagaan dan kerja rumah tidak berbayar mengikut jantina dan lokasi. Ini untuk housewife yang bekerja di rumah. Ini memang tidak ada maklumat ni. Kemudian peratusan keseluruhan penduduk pertanian dengan pemilikan atau hak terjamin terhadap tanah pertanian mengikut jantina bilangan wanita kalangan pemilik pemegang hak tanah pertanian mengikut jantina pemegangan. Peratusan negara dengan sistem untuk mengesan dan menghebahkan kepada orang awam peruntukan untuk kesamaan jantina dan pemegasan wanita. Yang berkaitan yang tak relevan ni yang mungkin memang menjadi kita punya pegangan, iaitu peratusan kanak-kanak perempuan dan wanita berumur 15 hingga 14 tahun yang telah
menjalani mutilisasi pemotongan genital. Ini juga mungkin kita boleh teliti lah. Terus pada matlamat yang ke-6, matlamat seterusnya iaitu air bersih dan sanitasi. Di sini yang ditetapkan adalah 11 indikator yang telah ada 4 indikator, 6 masih lagi perlu dibangunkan dan masih satu lagi dianggap tidak tersedia lah. Berdasarkan indikator yang kita ada ini, 2 indikator menunjukkan perubahan yang positif lah. 2 indikator menunjukkan tiada perubahan. Antaranya perkhidmatan air minuman yang diuruskan dengan selamat bertambah baiklah kepada 95.6%, kepada 95.7% daripada 95.6%. Peratusan badan air dan kualiti air ambient yang baik meningkat daripada 90% kepada 93%. Ini juga menunjukkan penambahbaikan. Yang tidak berubah ialah perkhidmatan sanitasi, itu pada kadar 99.7%, tapi sudah di peringkat yang tinggi. Demikian juga dari segi peratusan kawasan lembangan rentas sempadan dengan penjanjian operasi untuk kerjasama air. Sebenarnya di slide 46, ini yang antara indikator yang belum tersedia, yang mungkin kita sedang berbincang dengan agensi yang berkaitan, iaitu peratusan aliran air sisa domestik dan industri dirawat dengan selamat, perubahan dalam kecekapan penggunaan air seiring masa tahap tegasan air, dan juga tahap pengurusan sumber air bersepadu lah. Ini sedang kita bangunkan. Yang belum tersedia, ini antaranya lah perubahan tahap ekonomi ekosistem berkaitan air seiring masa, perasusan unit pentadbiran tempatan dasar prosedur yang mantap dan berfungsi untuk penyertaan komoditi tempatan dan pengurusan air dan sanitasi, dan juga jumlah bantuan pembangunan rasmi berkaitan dengan air dan sanitasi yang merupakan sebahagian daripada rancangan perbelanjaan yang diselaraskan oleh kerajaan. Selanjutnya kita pergi pada goal ataupun matlamat yang ke-7, tenaga mampu milik dan bersih. So kita ada 6 indikator yang ditetapkan. Yang indikator yang kita ada adalah 3. 2 masih perlu dibangunkan, 1 yang tidak tersedia lah. Berdasarkan 3 kategori prestasi yang kita tetapkan ini adalah 2 yang menunjukkan perubahan positif, bertambah baik, 1 indikator yang tiada perubahan kerana nilainya dah tinggi. Itu seperti yang tertera di slide lah. Ini yang indikator yang belum tersedia. Seterusnya di slide 49, ini adalah antara yang juga indikator yang belum tersedia, yang perlu dibincangkan dengan agensi yang berkaitan. Kita terus ke matlamat yang ke-8, pekerjaan yang sesuai dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kita ada 8 matlamat, 16 indikator untuk matlamat inilah. Jadi daripada 16 indikator ini, 10 indikator telah pun tersedia, 2 masih perlu dibangunkan, 2 tidak tersedia, dan kita rasa 2 tidak relevan lah. Dan berdasarkan tahun 2019 ini, kita dapati sebanyak 6 indikator telah menunjukkan perubahan yang positif lah. 1 indikator tiada perubahan dan 3 indikator yang memerlukan penambahbaikan. Jadi serti yang tertera antara yang kita bertambah baik ialah kadar pertumbuhan tahunan KDNK sebenar per kapita pada tahun 2019 bertambah baik sebanyak 3.9%. Kemudian dari segi sumbangan tenaga dan sektor informal pada tahun ini adalah banyak 9.3%, maknanya bertambah baiklah, maknanya daripada informal kita dah formalize lah. Kemudian pemperata gaji dan upah juga berlaku peningkatan. Yang bukan dalam pendidikan pekerjaan talentan juga berlaku pengurangan daripada 12.5 pada 9.6, dan kadar pertumbuhan pelancongan pada KNK juga meningkat pada 7.9. Orang dewasa yang memiliki akaun di bank juga meningkat pada 96.0. Kadar pengangguran ini untuk tahun 2019 menunjukkan masih di bawah pengangguran ataupun penggunaan tenaga penuh 3.3%. Dan kadar pertumbuhan KDNK sebenar setiap pekerja adalah sebanyak 2.1%. Ini merosot sedikit. Dan juga insiden kecederaan pekerja
yang boleh membawa mak bagi hisap 1,000 kita agak merosot dari segi sini, maknanya meningkat daripada 12.5 kepada 12.7. Bilangan cawangan komersial bagi syak dewasa juga telah pun mengurang sedikit pada 10.1. Ini yang slide nombor 52 ini adalah antara yang masih lagi memerlukan penyediaan pembangunan indikator bagi matlamat 8 inilah. Seperti yang terpapar di dalam slide. Kita terus kepada matlamat yang ke-9, iaitu berkaitan dengan industri, inovasi dan infrastruktur. So daripada yang ditetapkan bagi mengukur matlamat ini adalah sebanyak 12 indikator, dan kita dapati pada tahun 2019 ini 6 indikator telah pun menunjukkan pencapaian yang lebih baik lah, iaitu satu perubahan yang positif, satu indikator menunjukkan negara kita tidak berlaku perubahan yang besar, manakala 3 indikator yang memerlukan penambahbaikan lah. Jadi yang negara telah mencapai pencapaian yang semakin baik antaranya bilangan penumpang di lambangan terbang, nilai tambah pembuatan per kapita, sumbangan tenaga dalam sektor pembuatan, sumbangan nilai tambah pembuatan PKS seperti yang dipaparkan sebanyak 34.6% tu. Manakala penduduk yang diikuti dalam tayang muda alih semakin meningkat kepada 96.7%. Manakala dari segi yang kita semakin deteriorated dari segi matlamat 9 ni, indikator ni seperti dari segi pelepasan CO2, mana kita semakin tinggi daripada 28.0 pada 31.43. Ini yang menjadi perkara yang berkaitan dengan planet yang perlu kita tangani lah. Jadi kita jangka benda ni diharap 2020 ni the positive side of the pengurangan aktiviti ekonomi sebab ancaman COVID ni, mungkin dari segi pelepasan CO2 ni mungkin akan berkurangan lah. Lagi satu yang ke-8, perbelanjaan pendidikan R&D kepada KNK juga merosot. Ini agak tidak baik untuk negara kita. Negara yang maju, negara yang buat nak keharapan, kita memerlukan R&D yang tinggi lah, terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. Bilangan penyelidik bagi sejuta penduduk juga berkurangan, dan nisbah nilai tambah industri berteknologi sedang dan tinggi juga. Kita mengalami sedikit kemerosotan daripada 45.8 kepada 45.7. Seterusnya, ini adalah indikator yang matlamat 9 ini yang masih lagi dalam proses penyediaan pembangunan. Seterusnya, next. Kita terus saja kepada matlamat ke-10, dan tak banyak, mengurangkan ketidaksamaan, inequality. Jadi indikator yang kita ada yang diperlukan di mengukur matlamat 10 ini adalah 16 indikator, dan kita telah ada 10 indikator yang tersedia. Jadi yang kita masih perlu bangunkan 2 yang kita anggap masih belum tidak tersedia, 2 yang mungkin tidak relevan, ada 2. Jadi berdasarkan perbandingan pada period yang sebelumnya, kita dapati 4 menunjukkan bahawa kita telah menunjukkan penambahbaikan, iaitu antaranya pertumbuhan pendapatan tahunan, kita kadar pertumbuhan pendapatan tahunan di Kamar bagi kumpulan terendah 40 patut semakin meningkatlah. Pampasan pekerja mengikut jenis ekonomi pada akhir semasa, maknanya kita bergerak daripada 35.8 kepada 35.9. Kos pengiriman wang sebagai daripada jumlah yang dikirim, maknanya semakin berkurangan, bertambah baiklah daripada 2.8 kepada 2.4. Akta anti perdagangan orang dan anti penyeludupan migran, maknanya akta ni maknanya kita telah kuat-kuasakan. Ini satu perkara yang memang positif untuk negara kita. Manakala isi rumah di bawah 2% pendapatan pendengar, kita mengalami sikit peningkatan. Ini tidak baik untuk negara kita, daripada 15.9 kepada
16.9 next. Ini yang masih belum indikator yang belum tersedia, yang sedang dibangunkan. Next. Ini juga yang masih lagi belum sedia dan sedang dibangunkan. Indikator yang berkaitan dengan matlamat 10. Seterusnya kita terus kepada matlamat ke-11, iaitu mengurangkan, iaitu berkaitan dengan bandar dan komuniti yang mampan. Jadi ada untuk matlamat ini yang diminta ataupun disetujui oleh peringkat dunia adalah sebanyak 14 indikator, dan 4 indikator dalam matlamat ini pun telah tersedia dan 10 perlu dibangunkan. Dan berdasarkan penilaian ini kita dapati kita telah mencapai penambahbaikan dalam 4 perkara. Pertamanya, bilangan kematian akibat bencana bagi 100,000 boleh dikatakan hampir 0.0% lah. Dan juga kita punya PM10 juga semakin berkurangan daripada 35.0 pada 28.0. Dan juga kita semua negeri di Malaysia telah menerapkan dan melaksanakan strategi pengurangan risiko bencana tempatan, dan juga semua negeri Malaysia telah menerapkan melaksanakan strategi pengurangan risiko bencana tempatan. Maknanya dari segi framework untuk mengawal pengurusan bencana di negara dan di peringkat negeri, juga kita telah mempunyai mekanisme dan juga institusi yang telah pun diwujudkan yang juga memainkan peranan yang dengan baik. Jadi ini satu pencapaian bagi negara kita lah. Seterusnya yang belum tersedia seperti yang tentera lah, ini sedang dibangunkan, dan saya jangka pada laporan tahun hadapan banyak perkara-perkara yang kita nyatakan belum tersedia ini akan dapat kita pamerkan dari segi laporan pencapaian tentang indikator ataupun menyokong tentang hasrat mencapai matlamat yang ke-11 ini, iaitu bandar dan komuniti yang mampan. Sebenarnya ini adalah yang saya nyatakan ini sambungan kepada ini indikator-indikator yang memerlukan penyediaan yang akan diteruskan pada tahun ini dan juga pada tahun hadapan. Kita terus saja kepada matlamat yang ke-12, iaitu penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Jadi dalam mengukur matlamat 12 ini sebanyak 16 indikator telah ditetapkan, dan 4 indikator untuk dalam konteks negara kita, 4 indikator telah pun tersedia. 7 masih perlu kita bangunkan, dan 2 boleh dikatakan masih belum tersedia. Dan berdasarkan penilaian yang dilihat seperti yang dipaparkan, sebanyak 2 indikator menunjukkan perubahan yang positif. Antaranya bilangan penyertaan dalam penjanjian alam sekitar pelbagai hal antarabangsa kita boleh katakan sudah tinggi. Kemudian kuantiti buangan klinikal yang dikendalikan, ini juga menunjukkan agak deteriorated lah di sini, maknanya begitu meningkat, dan jangka mungkin 2020 ini juga antara yang kita expect meningkat juga lah. Manakala dari segi mengamalkan konsep penggunaan dan pengeluaran mampan, ini sentiasa kita amalkan dan menjadi terang dalam blueprint negara, termasuk dalam rancangan Malaysia dan juga pelbagai dasar-dasar utama negara. Manakala dari dalam tahap pelaksanaan perolehan hijab kerajaan, jadi yang tentang perkara 4 itu boleh menunjukkan progres ataupun pencapaian yang baik. Maknanya ada dalam kita punya framework yang ada dalam kementerian yang dipegang oleh, digunakan pakai oleh Kementerian Kewangan dan juga KASA dan berbagai agensi yang berkaitan, dan juga dimasukkan dalam kajian-kajian dan juga rancangan Malaysia. Next. Ini antara indikator yang belum tersedia, yang memerlukan penelitian lanjut, dan juga diharapkan dengan kerjasama dengan pelbagai agensi kita akan hasilkan indikator ini untuk kita jadikan pengukuran dalam matlamat yang ke-12 ini. Next. Ini juga seperti yang saya nyatakan tadi, masih lagi belum tersedia bagi ukuran bagi matlamat ke-12 ini.
Dia terus saja kepada matlamat yang 13, iaitu berkaitan dengan iklim. Jadi dalam kita menjaga iklim negara kita dan global, sebanyak 13 ataupun 8 indikator yang telah diminta untuk disediakan untuk kita memantau tentang iklim ini. 4 indikator telah tersedia, 1 perlu dibangunkan, 2 tidak tersedia, dan 1 lagi masih dikaji lah dari segi relevansinya. Jadi yang bertambah baik seperti yang tertera lah, bilangan kematian akibat bencana bagi setiap 100,000 ianya bertambah baik. Manakala dari segi ini risiko pengurusan risiko dan juga pengurusan bencana di tingkat tempatan dan daerah juga, kita punya sistem atau mekanisme yang telah pun tersedia. Kita menunjukkan prestasi yang baik di situ. Yang kurang baik seperti yang nyatakan tadi, pelepasan CO2 yang semakin meningkat. Dan dari segi yang tidak tersedia seperti yang tertera lah, jadi kita sedang bekerjasama dengan agensi tentang perkara-perkara yang dinyatakan dalam indikator bagi tindakan iklim ini, termasuklah yang berkaitan dengan item 5, 6, 7 dan 8 seperti yang tertera. Seperti yang nombor 8 tu, bilangan negara yang kurang membangun dan pulau-pulau kecil yang membangun dengan strategi yang panjang ditentukan secara nasional. Ini mungkin bagi negara-negara yang masih ada membangun berkisar di tempat-tempat prime area. Bagi negara kita, memang kita cuba membangunkan seluruh pelosok negara kita dengan infra dan sebagainya. Mungkin ini juga kita sedang teliti lah, tengah-tengah di negeri Sabah dan Sarawak. Kita dapat perkara yang mungkin kita kena lihat dari segi indikator bagi nombor 8. Ini tentang matlamat yang ke-14, kehidupan di bawah air. Jadi kalau kita lihat di sini, sebanyak 10 indikator yang ditetapkan bagi mengukur matlamat ini, dan kita dapati 2 indikator menunjukkan kita semakin baiklah, iaitu Malaysia mengiktiraf kepentingan perikanan berskala kecil. Kemudian Malaysia juga telah membangunkan dasar dan kerangka institusi selaras dengan semua antarabangsa. Jadi bila kita dah ada perkara ini, maka kita telah boleh katakan telah compliant lah kepada mengawal ataupun menguruskan kehidupan di bawah air ini. Dan juga kita dapati dari segi liputan kawasan yang dilindungi berkaitan dengan kawasan laut, kita masih sama, iaitu 16.4. Manakala indeks kualiti air marine Malaysia di kawasan pantai berserta Cemerlang, yang bila berserta Cemerlang telah kekurangan, ini agak besar ni, daripada 124 kepada 37, satu kemerosotan yang agak tinggi lah ya. Dan slide nombor 67, ini antara indikator yang masih lagi kita berbincang dengan agensi untuk bagaimana untuk kita membangunkan indikator ini. Saya dan juga mungkin boleh kita hasilkan pada laporan yang akan datang. Dan seterusnya kepada matlamat yang ke-15, kehidupan di darat tadi, kehidupan di ini kan, di bawah air. Sekarang ni di atas air, di darat. Jadi kita ada 14 indikator, dan 6 indikator telah pun sedia, dan 7 masih dalam proses dibangunkan, dan 1 masih belum tersedia. Dan berdasarkan analisis yang kita lihat ataupun yang kita buat, kita dapati 3 indikator telah menunjukkan perubahan yang positif lah. So antaranya seperti yang tertapak penting bagi biodiversiti daratan dan air tawar yang diikuti oleh kawasan perlindungan telah meningkat daripada 9.9 pada 10.0. Kemudian juga kita telah pun ada perundangan yang berkaitan dengan penjagaan kehidupan di darat ini, seperti yang dinyatakan di dalam perkara 2 tersebut ya, Akta 795. Kemudian Malaysia juga telah menimpangkan relevan perundangan negara dan sumber yang cukup untuk penjagaan atau perkawalan spesies asing invasif, dan juga
dari segi yang kita semakin merosot ialah dari segi kawasan hutan sebagai-sebagai daripada jumlah kawasan tanah sedikit merosotlah daripada 55.6 kepada 55.3. Begitu juga jumlah kes jenayah hidup liar telah semakin meningkat daripada 175 kepada 1222. Yang belum tersedia, yang masih dalam proses pembangunan, seperti yang tertera, indikator berkaitan kemajuan ke arah pengurusan mampan hutan, ratusan tanah yang mengalami kerosakan berbanding jumlah kawasan tanah, liputan tapak penting di bawah kawasan perlindungan untuk biodiversiti gunung, dan juga indeks senarai merah RLI ini juga sedang kita bangunkan, dan juga sama juga indikator di slide nombor 70 tu juga sedang proses kita bangunkan ataupun teliti bersama dengan kementerian atau agensi yang terlibat. Saya terus kepada Mahkamah ke-16, iaitu berkaitan dengan keamanan dan keadilan dan institusi teguh. Ini antara indikator yang ada ni banyak ya. Ada lebih kurang 26 indikator yang ditetapkan dalam pengukuran matlamat ini, dan di peringkat negara kita 6 yang telah pun kita anggap telah tersedia, 15 perlu lagi dibangunkan dan 3 tidak tersedia. Dan berdasarkan penilaian kita terdapat 3 indikator yang menunjukkan pencapaian negara kita bertambah baik, dan terdapat 3 juga indikator yang menunjukkan kita perlu juga memberi perhatian untuk melakukan penambahbaikan. Jadi antaranya seperti yang tertera, yang bilangan kes pembunuhan dengan niat bagi setiap 100,000 masih sama. Kanak-kanak berumur 1 hingga 5 tahun yang mengalami hukuman fizikal juga tidak ada data yang terkini ya. Dari segi penjawat awam, kurang upaya dalam perkhidmatan awam masih kekal 0.3. Orang tahanan yang tidak dijatuhkan hukuman meningkat ya, pada 27.5. Perbelanjaan kerajaan daripada belanjaan asal yang diteruskan juga meningkat pada 1.9, dan bilangan aduan terhadap perkhidmatan awam meningkat ya, daripada 4.128 kepada 6.165 ribu aduan ya. Dan indikator yang masih lagi kita sediakan seperti yang dalam slide ni lah, itu berkaitan dengan kematian berkaitan konflik seksual penduduk, dan juga indikator tentang prosesan bahasa keganasan dalam tempoh 12 bulan yang belum melapor sebelum yang melaporkan pembangsaan mereka kepada pihak kuasa yang kompeten atau mereka semua penyelesaian konflik lain yang diiktiraf rasmi. Ini sedang kita sediakan dengan agensi yang berkaitan. Next, ini juga senarai memaparkan indikator yang berkaitan Mahkamah 16 ini yang masih lagi dalam proses penyediaan dan juga pembangunan, juga di slide nombor 74 juga. Jadi banyak juga kita dapati dalam Mahkamah 16 ini indikator pengukuran yang masih perlu dikukuhkan, yang masih belum ada quantify yang perlu dibuat untuk indikator yang diperlukan bagi mengukur matlamat yang ke-16 ini. Sama juga di slide nombor 75 ya. So banyak perkara-perkara ini yang akan kita bincang dan kaji bersama dengan kementerian agensi yang terlibat. Dan matlamat yang terakhir iaitu matlamat 17 ya, kerjasama demi matlamat bersama. Jadi dalam indikator ini kita ada 24 indikator, dan 14 telah pun kita ada, 1 masih lagi proses pembangunan, dan 1 tidak sedia, dan 8 masih lagi kita kaji dari segi relevansinya. Dan sebanyak 12 indikator telah menunjukkan bahawa kita menunjukkan prestasi yang semakin baik. 1 yang tidak berubah, dan 1 indikator yang perlukan penambahan. Jadi kita telah pun selesai menyampaikan atau meneliti matlamat daripada matlamat pertama tadi sehinggalah matlamat ke-17. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada semua agensi, termasuk kementerian di peringkat Persekutuan Negeri, dan juga pihak-pihak berkaitan yang bersama-sama dalam menghasilkan pengukuran
pencapaian tentang matlamat-matlamat yang ditetapkan di bawah SDG ini. Dan seperti yang kita tunjukkan tadi, banyak perkara-perkara yang perlu kita tingkatkan, dan saya jangka dengan kerjasama dan komitmen yang baik. Jadi kita harap dalam laporan SDG 2020 nanti ini dapat ditingkatkan, ditambah baikkan. Ini antara aktiviti tentang macam mana kita nak localizekan SDG yang tadi kita melihat dari segi kedudukan negara keseluruhannya. Jadi kalau kita lihat spirit SDG juga, bagaimana kita nak melihat dari segi matlamat di peringkat negara tersebut di peringkat yang lebih kecil. Jadi kita bermula dengan peringkat daerah. Jadi kita telah pun hasilkan beberapa statistik yang menyumbang kepada pengukuran SDG di peringkat daerah ini, termasuknya adalah segi pendapatan atau banyak isi rumah, segi tenaga buruh, laporan penyiasat penggunaan ICT, dan juga segi-segi berkaitan dengan ekonomi, termasuk bancian sektor perdagangan, sektor borong dan runcit lah. Jadi dengan adanya statistik di peringkat daerah ni, saya jangka kita juga boleh nanti satu hari nanti mengeluarkan status pencapaian SDG bagi setiap daerah di negara kita. Kita ada 160 daerah. Ini mungkin kita akan bersama dengan setiap daerah lah. Maknanya satu volume yang begitu banyak yang perlu kita gambling lah. Tapi di peringkat dosa memang kita akan terus bekerjasama, dan untuk kali ini kita telah masukkan lebih kurang 18 terdapat 18 indikator yang ada bagi setiap daerah. Jadi kita bermula dengan 18 indikator, kita akan terus tingkatkan dan tambah baikkan lah. Jadi di kalangan ni yang mengikuti program atau siaran ni, harap-harap telah meneliti lah My Local Stat ni dan juga data-data ni. Contohnya kalau sebelum ini kita pun tak ada kadar pengangguran di peringkat daerah kan. Teruskan kita ada, dan kita berhasrat bila kita menghasilkan data banci penduduk perumahan pada tahun depan, kita akan keluarkan sampai peringkat mungkin peringkat kawasan Dewan Undangan Negeri selain daripada kawasan parlimen lah. Kita nak supaya spirit SDG ini nanti, kalau kita ada wakil rakyat, wakil parlimen menjadi spokesperson ataupun champion kepada SDG di kawasan masing-masing, maka pembangunan inklusifnya, penyaluran keperluan bagi setiap kawasan itu dapat diperkukuhkan, ditingkatkan, yang akhirnya memberi manfaat kepada negara kita secara keseluruhannya. Di slide nombor 82 ini antara yang ingin kita lihat ataupun contoh lah, yang mana di berbagai ni antaranya di peringkat setempat di peringkat zon dan sebagainya, koridor, kita dapati telah begitu aktif dalam memegang ataupun membuat pengukuran pencapaian SDG di peringkat setempat lah. Jadi kita akan terus bersama dengan pelbagai pihak, dan sebenarnya di Jotsam ni antara yang sedang diusahakan juga bagaimana kita nak formalizekan sektor informal di setiap kawasan PBT. Kita ada hampir 3 juta sektor informal di peringkat PBT. Jadi ini pun adalah salah satu daripada apa yang kita lakukan dari segi bagaimana ini akan diintegrate sebagai indikator kepada indikator SDG di peringkat kerajaan tempatan ataupun di peringkat setempat lah. Dan sedikit impak COVID-19 kepada SDG di peringkat akhir ni, saya ingat semua orang mengetahui bahawa walaupun hasrat SDG ni memang untuk bergerak kepada yang lebih baik daripada apa yang telah dicapai terdahulu, tetapi dengan apa yang kita hadapi sekarang, pastinya banyak kekangan, dan ianya bukan saja terhad untuk negara kita tetapi juga di seluruh dunia lah. Halangan ini berlaku, dan antaranya seperti yang kita letakkan di slide ni lah. Antaranya kita tahu akan berlaku pengurangan kekangan dari segi bantuan kewangan, kadar kemiskinan, bilangan kematian disebabkan wabak, dan juga dari segi fokus perbelanjaan, ada kesihatan, pekerjaan,
juga akan menyebabkan penumpuan kepada sektor-sektor yang lain. Mungkin akan dalam ekonomi kan kita ada apa kita panggil konsep opportunity cost. Jadi maknanya sesuatu sumber tersebut desire keperluan itu adalah banyak. Jadi bila ada tumpuan kepada setengah perkara keutamaan itu akan mengurangkan tumpuan kepada yang lain. Namun kita dapati dari segi apa yang disampaikan dalam peruntukan bajet pembentangan baru ini, dan juga saya yakin dalam rancangan Malaysia ke-12 kita punya pembangunan inklusifnya dan juga mengukuhkan peluang ekonomi itu menjadi satu agenda yang utama untuk negara kita lah. Jadi kita yakin dengan kedudukan negara kita sebagai negara antara negara dagangan dunia, maka bila berlakunya pemesatan ekonomi di negara-negara dagangan kita, kita akan mendapat impak yang positif. Tetapi yang ni kata juga tentang kematian juga sebab penyakit akan meningkat. Dari segi penduduk dengan kemahiran teknologi ICT, saya jaga ini mungkin sepatutnya meningkat. Cuma sekarang ni bila semua ramai menggunakan teknologi internet online ni, jadi perlahan sikit lah. Maknanya ini sebab pelaburan kepada sistem infra teknologi ini menjadi keutamaan kerajaan sekarang lah. Kadar pengangguran kita tahu antara yang tertinggi yang mungkin akan berlaku. Bilangan penumpang hidup pengangkutan perusahaan kecil, sederhana, kadar pertumbuhan perbelanjaan, PM10, PM2 ini makin baik lah kot. Sebab kurang aktiviti ekonomi kan. Kuantiti buangan klinikal akan meningkat, dan pasti jumlah hasil kerajaan akan berkurangan. Ini bukan saja berlaku di negara kita, tetapi juga negara-negara lain. Next. So moving forward, jadi kita harapkan semua menjadi hasrat kita semualah supaya pastikan baki penduduk perumahan ini berjaya pada tahun ini dan menjadi asas kepada pengukuran SDG dan digunakan untuk merancang kehadapan. Jadi kalau kita lihat di slide ni, kita buat mapping antara soalan-soalan yang kita kemukakan ni sebenarnya banyak yang boleh digunakan dalam mengukur pencapaian negara kita dalam konteks sosial, ekonomi dan juga demografi, dari segi readiness kita untuk bersedia untuk jadi negara tua, dan juga kita menangani isu-isu kemasyarakatan, isu-isu belia dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di slide ni, kita telah mappingkan soalan-soalan yang mungkin dilihat begitu banyak, sebenarnya tidak banyak sebenarnya. Sebab kalau kita lihat apa yang kita nak ukur ataupun kita nak buat pemantauan kepada sosioekonomi kita ini semakin kompleks kan, semakin banyak. Next. Ini antara ini untuk maklumat bagaimana hubungan jadi antara soalan banci dengan indikator SDG ni lah. Jadi mungkin yang telah menjawab soalan banci ni dapat memahami kot hubungannya dengan SDG ni. Terusnya, ini antara engagement yang kita akan buat lah dengan pelbagai pihak, dan saya harap kita akan terus bekerjasama. Dan DOSEM akan melaksanakan satu survey pada tahun 2021, iaitu Multiple Indicator Cluster Survey MICS untuk melengkapkan SDG yang mana indikatornya belum tersedia lah. Dan kita akan bekerjasama dengan berbagai agensi Perikatan Bangsa dan pembangunan indikator ini, dan kita akan menggunakan banyak big data dan juga geospatial information bagi menerangkan, bagi menghasilkan indikator SDG ini. Dan juga kemungkinan kita nak juga kalau boleh kita bekerjasama dengan pelbagai kementerian, agensi dan juga akademia, bagaimana kita boleh menulis kajian research tentang penilaian impak ni. Dan saya pun tak pasti di peringkat universiti sama ada sudah ada tak misalnya modul-modul SDG tentang subjek-subjek SDG yang boleh dijadikan sebagai. Saya ingat ada beberapa universiti sudah ada, saya ingat beberapa universiti sudah ada lah tentang SDG ni. Dulu kalau kita belajar tentang setengah ni, dia ada konteks bagi ekonomi pembangunan ya. Jadi mungkin kajian tentang SDG di peringkat
pelajar-pelajar didedahkan ke jaga dakwah tu lebih baik. Next. Jadi secara rumusannya kita dapati berdasarkan 128 indikator tersedia, kita boleh nyatakan sebanyak negara kita telah mencapai pencapaian yang bertambah baik bagi 75 perkara, ya, iaitu 59% bagi kita tambah baik, dan kita juga perlu ada 29 pencapaian yang perlukan penambahan, dan kita ada juga 18 ataupun 24 indikator yang masih sama lah. Antara kemajuan ataupun matlamat yang menunjukkan kemajuan positif yang boleh kita rumuskan, antaranya matlamat 1, tiada kemiskinan. Matlamat 2 juga kita mendapatkan kemajuan yang positif, iaitu kelaparan simpang. Matlamat 7, tenaga mampu bilik dan bersih. Matlamat 8, pekerjaan yang sesuai dan pertumbuhan ekonomi. Matlamat 10, mengurangkan ketidaksamaan. Matlamat 11, bandar dan komuniti yang mampan. Matlamat 13, tindakan iklim, dan matlamat 17, kerjasama demi matlamat. Jadi lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 matlamat yang kita tunjukkan pencapaian yang semakin baik bagi negara kita. Manakala 2 matlamat yang memerlukan kita rasa kita perlu work very hard lagi untuk menambah baiknya, iaitu matlamat 15, iaitu kehidupan di darat, dan juga matlamat 16, keamanan, keadilan dan institusi yang teguh. Dari segi pembangunan indikator, terdapat 120 indikator yang perlu dibangunkan lagi, dan indikator ini tidak termasuk dalam indikator tersedia sepenuhnya ataupun dianggap tidak relevan lah. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang bagi Datuk tuan-tuan yang masih cekal mendengar pembentang ini, walaupun nada suara kadang-kadang perlahan, kadang naik kan. Pasal dia punya tu panjang, pasal kita nak memperlihatkan matlamat satu persatu lah. Jadi saya yakin kepada yang bagi Datuk tuan-puan akan boleh membuat capaian kepada laporan ini, dan saya ucap terima kasih kepada tim Losem yang bekerja keras dalam menyediakan laporan ini dan bekerja juga untuk menguruskan program kita pada hari ini. Dan jangan lupa kepada semua, kita akan ada 2 webinar yang menarik yang akan membincangkan topik-topik yang berkaitan dengan SDG ini, yang kalau boleh sebelah pagi ini dan sebelah petang lah, kalau ada kelapangan di peringkat yang bagi Datuk dan Puan. Saya ucapkan terima kasih kerana mungkin akan memberi maklum balas ataupun berinteraksi dengan ahli-ahli panel, dan kita akan keluarkan laporan juga nanti daripada apa yang dibincangkan dalam 2 webinar yang akan berlangsung pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri Doktor atas pembentangan yang penuh padat dengan fakta yang menyeluruh, dan diharapkan Yang Berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan akan mengambil segala poin-poin yang telah diberikan sebagai take home points. Kita tidak boleh berpeluk tubuh, sama-sama kita jayakan matlamat pembangunan SDG ini agar ianya dapat direalisasikan.